Sebab kita terpanggil bahawa hari ini isu yang akan jadi pada besar tak lama lagi, saya nampak ialah pindahan Akta 342. Termasuk juga ada skim saraan perkhidmatan awam yang akan berkuasa pada 1 Disember 2024 ni, bulan depan. Okey, ini semua ni saya nak tekan di sini. Ini semua hasil daripada apa yang berlaku pada pandemik COVID-19 2020. Pandemik COVID-19 ni yang kita tahu menyebabkan lockdown, ekonomi runtuh, ramai orang jatuh miskin. Tapi akhirnya kita tengok result dia orang kaya bertambah kaya. Ada banyak data-data menunjukkan syarikat-syarikat besar ni menanggung keuntungan hasil daripada COVID-19. Kita pun tahu kerajaan kita pada masa itu, Tan Sri Muhyiddin pun dengan program sampai 600 bilion COVID-19, dan dia pula sekarang ni dituduh oleh rasuah ke apa, oleh SPM banyak 90 juta ke. Tapi ringkasnya yang kita nak nampak, selain daripada salah guna kuasa, mendapat keuntungan bersama dengan Big Pharma dan sebagainya, yang kita bimbang ialah teknologi vaksin ni. Dan teknologi vaksin ni sebenarnya ialah agenda Big Pharma ni. Mereka sekarang ni dah patentkan banyak vaksin-vaksin ni, dan mereka menggunakan satu agenda dipanggil IA agenda, Immunization Agenda 2030, yang mereka buat pada 2021, setahun selepas pandemik. Okay, agenda ni kalau kamu ambil masa tengok kat website, salah satu pentingnya dia kata we don't leave anyone behind, no one to be left behind. Dia tak akan tinggalkan semua orang. Maksudnya dia nak pastikan semua rakyat dunia hari ini mesti ambil vaksin teknologi ni. Tak kira apa peringkat umur, yang dia lahir pun dia nak cocok dengan vaksin. Pengalaman kita masa COVID-19, data yang ada ketika itu ialah hampir 5 bilion daripada 7 bilion rakyat dunia dah terambil vaksin. Data tu. Kita tahu sebahagian besar benua Afrika tolak benda ni, sampai 6 orang Perdana Menteri kena bunuh. Setengah daripada Amerika tak setuju ambil vaksin. Maybe between 50-20% di Eropah, dan maybe about 10% di Nusantara ni. Plus minus ada 2 bilion, termasuk macam kita ni yang tak ambil vaksin lah. Jadi, kita bimbang sekarang ni agenda AI ni, kalau you baca betul-betul dia punya maklumat dia, ialah dia kata apa? Dia nak menjamin satu financial and programmatic sustainability. Maknanya kelestarian kewangan yang berprogram. Jadi, apa kena-mena dengan kesihatan? Dia ada kena-mena dengan financial program AI ni. Dan program AI ni pula kerana dilaksanakan melalui WHO semasa COVID-19 2020, dan selepas COVID mereka buat pindaan. AI ni melalui WHO buat pindaan IHR, pindaan regulasi kesihatan antarabangsa. Yang akhirnya kita hari itu hantar macam-macam protes lah. Hantar pada Agong, buat police report, buat petition, macam-macam kita buat selama 2 tahun ni. Tapi akhirnya pindaan ini ditukar sedikit, mereka tak capai untuk pass pandemic treaty, tetapi pindaan ini dapat juga dimajukan pada 1 Jun yang lepas. Semua negara sign benda ni, 193 negara termasuk juga Malaysia. Tapi dia tak efektif lagi sebab dia kata ada cooling period dalam masa 10 bulan. Jadi saya punya concern sekarang, kalau kita kira 10 bulan daripada tarikh bulan Jun, 1 Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari, March next year. Ini yang kita bimbang sekarang ni, ada kemungkinan another pandemic akan berlaku selepas bulan March next year. Mereka dah lebih bersedia, kita dulu tak bersedia, tetapi kita sekarang dah ada pengalaman, kita patutnya dah bersedia. Mereka mungkin dah bersedia juga, tapi kita pun patutnya dah bersedia. Sebab mereka dah bagi isyarat tu dengan jelas apa yang mereka nak buat. Dan dengan pindaan IHR ni, kita dah bagi lebih mudah kuasa pada WHO yang tidak demokratik, is not being elected, dipengaruhi oleh Big Pharma, dan dia boleh declare nanti another pandemic, and no stop button. Tak ada judicial review, tak ada sebarang kehakiman secara global pun. Dia buat keputusannya, adanya PHEIC, Pandemic Health Emergency of International Concern, mereka boleh declare pandemic. Ini kita bimbang sebab sekarang ni di Malaysia pula mereka menggunakan 2 akta atau bukan 2 undang-undang polisi yang mereka buat sekarang ni. Sekarang ni mereka buat pindaan untuk pegawai awam hari ni. SSPA, Skim Sarahan Perkhidmatan Awam, yang mesti disign daripada Isnin lepas 21 Oktober ni sampai 30 November. Sekarang semua tengah kelang kalibut sekarang ni. Nak sign ke tak sign? Nak sign ke tak nak sign ni?
Terutama yang mereka yang tak nak vaksin atau pro saya vaksin. Dia rasa vaksin ni bukan saya tak nak, tapi bahaya. Sebab kita tak tahu apa benda yang kamu letak dalam kandungan ni. Jadi sekarang ni kita bimbang, kerajaan meletakkan SPA, gula-gulakan dengan kenaikan gaji 15%. Kalau you sign, you dapat 8% tahun ni, 1 Disember ni, dan juga next 26 lagi 7%. Dan ada berapa lagi perkara lain lah. Ada 1000 pages lah dia punya surat keliling SSPA ni. Jadi maknanya dalam SPA tu ada satu syarat. Syarat dia Section 92A ni ialah arahan jabatan untuk mengambil kemudahan vaksin. Sekarang ada, maknanya ialah ini ialah mandatory vaksin sekarang ni. Jadi sekarang semua tengah takut lah ni. Yang tak nak vaksin sekarang ni, yang dulu pernah protes, sekarang ni dia pun jumpa saya juga. Macam mana Tuan Peguam, macam mana? Inilah saya pun tengah memberi penerangan lah. Macam mana kamu dapat keputusan ni? Dan kita cadangkan kena buat judicial review, tak lama lagi. Kita kena bantah buat judicial review. Okey, sekarang ni mereka dah gunakan SPA, mandatory vaksin, untuk persediaan IHR ni, untuk pandemik ni. Supaya the frontliner dah mereka boleh jinakkan sekarang. Kedua, untuk rakyat. Ini kita bimbang sekarang ni pasal wakil rakyat kita hari tu dah pergi pas reading ketiga pada 14 Oktober. Pindahan Akta 342. Yang dikatakan mungkin 23 orang yang hadir lah. Tapi mungkin ada cara macam ni dia conduct rule of parliament. Banyak orang tanya saya, adakah ni salah tak salah? Saya kata, ini within the parliament punya conduct, dia punya rule and regulation. You marah, you report speaker lah. Tapi siapa speaker kan? Jori Abdul, dia pun orang PH, orang Anwar. So doesn't make a difference lah for me. So pindahan Akta 342 ni cukup bahaya. Sebab hari ni bila kita baca pindahan tu, dia bagi dua perkara yang bagi saya paling bahaya. Pertama, beri kuasa kepada ketua pengarah KKM hari ni. Dia boleh buat apa saja peraturan, apa saja cara, any measure, kepada semua orang atau kumpulan orang atau kepada pengamal perubatan, bagaimana untuk kawal dan mencegah penyakit-penyakit. Wah, ini kuasa besar ni. Dan kalau langgar peraturan ni menjadi kesalahan, boleh didenda 8,000 tak salah saya, penjara 2 tahun atau keduanya. So it's a very powerful tool. Bahawa sekarang ni ketua pengarah KKM ni dengan kuasa yang dia ada sekarang ni, dia boleh buat apa saja. Itu satu yang kita cukup bimbang. Anwar Ibrahim dulu cakap kan, masa dia nak present masa diurus 1 before Perdana Menteri Sabri. Dia kata tak boleh pindah ni. Ini kuasa besar, salah kuasa boleh menyebabkan rasuah. Nah, kerajaan dia dah luluskan. Jadi kita bimbang sebab lagi satu provision dalam pindahan 342 ni ialah memberi kuasa kepada pegawai, authorized person, pegawai yang boleh buat keputusan. Pegawai ni paling rendah adalah grade 41, pembantu alam sekitar, even level local council. So bila saya baca benda ni, saya tengok berat ni. Pegawai ni kuasa dia cukup kuat. Sebab apa? Sekarang ni bukan saja pasal dia tahu awak ada penyakit-penyakit. Kalau saya ada sebab mempercayai awak ada penyakit-penyakit, saya boleh tahan kamu, saya boleh kuarantin kamu, asingkan kamu di satu tempat, tak semestinya hospital atau mana-mana tempat dalam definisi itu, dalam tempoh yang kami akan tentukan, sehingga kamu tidak membahayakan kepada orang ramai. Wish, reason to believe. Reason to believe. Dan juga boleh menggunakan kekerasan yang perlu. So saya bila tengok perkataan ni, saya kata, ini kuasa ni mengalahkan polis. Dan kuasa ni pula mesti semua kuasa pada pegawai ni mengikut macam kanun keselamatan jenayah, kanun proses jenayah. Wah, kuasa tu dah lah bagi kuasa lebih, bagi kuasa macam polis. Kalah polis hari ni sekarang ni. Sebab apa? Hari ni kalau polis ikut akta polis, kalau dia tahan awak dalam masa 24 jam, kamu ada hak berjumpa peguam, dapat nasihat, dan mereka tak boleh tahan dalam masa 24 jam. Mereka kena bawa pergi ke mahkamah. Ada tapisan lagi. Pergi mahkamah untuk minta remand sampai 14 hari. Tak ada bukti, bebaskan dia macam jaminan polis tu. Kalau ada bukti, pergi pendakwa. Charge dia kat mahkamah. Pergi kat mahkamah, dakwa dia. Buktikan, tuduh apa-apa. Tak puas hati kalau kalah, pergi buat rayuan. Ada 2 peringkat rayuan. Tapi hari ni, pegawai yang boleh syak you ada sakit penyakit level 41 dengan arahan ketua pengarah, kuasa dia boleh menyiasat, boleh menentukan, boleh menghukum bila-bila, letak satu tempoh, dan letak apa? Letak peranti untuk monitor you kat mana. Dalam Sorok Kayu letak peranti lagi.
Jadi saya nampak ini dua provision ni memang amat bahaya melanggar hak asasi ni. Sebab tu saya nak ulang balik. Mereka yang ke atas wakil rakyat ni dia angkat sumpah apa ni? Sumpah-sumpah ke? Sumpah nak jaga perlembagaan, nak jaga hak asasi. Bukan buat undang-undang secara sewenang-wenang, secara arbitrary. Tak boleh. Tak boleh ni. Ini saya risau kita terpaksa bertempur kalau jadi macam ni. Pasal you dah paksa rakyat ni. Itu datang kepada rasuah. Rasuah dah terdedah salah guna kuasa. Saya syak you. Okey. You tak nak kena kuarantin. Bayar lah. Kau tim lah. Ini yang cerita lagi banyak kau tim lah cerita dia. Jadi sebab tu saya cukup bimbang. Salah guna kuasa ni lagi besar lagi ni. Pandemik ni. So saya rasa kita perlu ada kempen kesedaran rakyat lepas ni. Kena buat program, kena bagi ceramah, kita kena bantah ni. Sebab kalau dia efektif saja, saya dapat tahu tak lagi dalam masa mungkin 2 bulan. Lepas ni laluan pergi kepada Dewan Negara, pergi kepada Agong dan akhirnya mereka dua-dua institusi tak boleh buat apa-apa. It's just a rubber stamp. So akhirnya insya-Allah saya tengok dalam masa 2 bulan ni akan menjadi efektif lebih dalam gazette kan. So pindahan atas tengok in preparation of the pindahan IHR WHO ni bulan Mac. So bila you tengok Akta Pindahan 342, you tengok SSPA Mandatory Vaccine, saya rasa kita kena betul lah. Saya rasa kita kena bersiap sedia lah. Tapi macam saya kata, bukan bersiap sedia nak bergaduh dengan kerajaan. Bersiap sedia nak tukar kerajaan yang jahat ni. Pemimpin yang jahat ni. Sebab tu kita kena present. Buat police report, buat petition. Kenapa mereka langgar sumpah perlembagaan ni? Kenapa mereka langgar hak asasi ni? Kita nak kena present benda ni. Sama ada ambil tindakan mahkamah, gerakan rakyat bagi tahu benda ni dan present pada Agong. Within the framework of constitution, kita kena bawa perkara ni.